Assalamualaikum, welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Kali ni akak nak kongsikan satu kisah seram yang dikongsikan lagi oleh Encik Saiful. Tapi pengalaman seram kali ni dialami bukan oleh Encik Saiful tau. Ia dialami oleh mak mertua Encik Saiful. Apa yang dialami oleh mak mertua Encik Saiful? Kalau korang nak tahu, korang kena stay tune dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kejadian ni berlaku di Felda Jengke, Pahang pada pertengahan tahun 1990-an. Bila sebut pasal Felda, maknanya kita boleh bayangkan tak macam mana situasi rumah Felda pada masa tersebut. Akak bagi gambaran dulu struktur rumah Felda tersebut. Di mana kejadian ni kan akak cakap tadi berlaku kepada mak mertua Encik Saiful. Akak panggil sebagai Mak Jah. Akak bagi gambaran rumah Mak Jah. Rumah Mak Jah ni dia separuh rumah kayu, separuh rumah batu. Di mana bahagian atas dia merupakan rumah kayu dan di bahagian bawah dia rumah batu. Maknanya rumah kayu ni kalau kita nak masuk, dia ada anak tangga kan. Lepas tu masuk dekat ruang tamu yang agak besar. Lepas tu dia ada bilik, 2 bilik di kiri dan kanan. Sementara di kiri dan kanan tu dia ada 2 bilik yang ada lorong tau. Lorong menuju ke tangga. Tangga untuk turun ke ruang dapur dan bilik air. Jadi akak bagi gambaran lagi supaya lebih jelas. Di bahagian tangga tu, bersebelahan dengan tangga tu, Mak Jah ni memang letakkan satu katil. Katil itulah yang Mak Jah selalu tidur pada waktu malam supaya memudahkan Mak Jah tu untuk pergi ke tandas. Okey, selesai bahagian rumah Mak Jah, akak nak mulakan cerita tentang apa yang dilalui oleh Mak Jah. Macam ni, pada ketika kejadian tu, maknanya pada tahun tu, Mak Jah ni kerja dia memandikan jenazah. Jadi, bila ada kematian-kematian yang berdekatan ataupun yang memerlukan khidmat Mak Jah ni, Mak Jah akan pergi untuk mandikan jenazah. Jadi masa tu, ada satu jenazah yang perlu dimandikan yang terletak bersebelahan dengan Felda Mak Jah ni. Jadi, Mak Jah macam biasa, dia seorang yang sempoi. Dia pergi ke rumah jenazah tersebut dengan menaiki motosikal. Dia pergi sendirilah. Bila sampai dekat rumah jenazah yang ingin dimandikan ni, Mak Jah macam biasa bagi salam. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bagi salam elok-elok. Kita tertibkan bagi orang. Bila masuk dalam, tuan rumah pun tahu apa tujuan kan. Jadi Mak Jah ni meneruskan khidmat dia, pergi dan terus memandi. Bukanlah pergi sampai terus memandikan jenazah, taklah. Maknanya dia pergi tertib elok, dia pun memandikan jenazah pada hari tersebut. Jadi masa memandikan jenazah tersebut, Mak Jah ada ternampak satu berbola yang sebesar bola golf. Lebih kurang kalau nak dibayangkan lagi, sebesar macam telur ayam tau. Berbola tu keluar sendiri dari arah yang entah dari mana. Maksudnya dari kawasan
bilik mandi tu tak tahu keluar dari mana, tiba-tiba je ada bola tersebut. Bola tersebut kelihatan berbulu. Jadi Mak Jah tak adalah rasa nak pegang bola tu. Jadi tak adalah rasa macam nak pergi terkam pada bola tu kan. Jadi Mak Jah teruskan juga memandikan jenazah tanpa mempedulikanlah pada berbola tu. Jadi masa tu berbola tu mengikut arus air, maknanya mengikut air yang keluar melalui saluran air tu, keluar daripada kawasan bilik tersebut. Jadi Mak Jah ni pun settlekanlah untuk mandikan jenazah. Sampailah Mak Jah tertanya-tanya apa benda tu, apa yang dia nampak. Jadi dia nak pergi tengok benda tu sekali lagi. Dia pun keluar daripada rumah tu menuju ke tempat saluran air kat luar ni. Dia tengok berbola tu memang dah tak ada. Apa lagi? Dia selesaikanlah urusan dia tanpa berfikir yang bukan-bukan. Selepas tu, lebih kurang hampir senja. Mak Jah dah selesaikan mandikan jenazah, selesai uruskan jenazah tu. Mak Jah pun berangsur pulang ke rumah dia. Bila dia balik ke rumah, sampai tu memang betul-betul nak dekat senja. Mak Jah pun terus mandi, bersihkan diri. Macam itulah setiap kali rutin selesai urusan menguruskan jenazah, dia akan bersihkan diri dan dia akan terus pergi menunaikan solat maghrib. Kemudian membawa kepada isyak. Lepas tu Mak Jah penat. Bila dia penat, dia pun terlena di atas katil yang akak cakap tadi bersebelahan dengan tangga. Masa Mak Jah lena, lebih kurang anggaran pukul 2 pagi. Mak Jah terasa nak terkencing. Jadi Mak Jah pun bangunlah, rumah dia kan, buat apa nak rasa pelik-pelik ke apa semua kan. Macam biasalah. Bangun, pergi ke tandas. Itu gunanya tandas yang dekat untuk usia Mak Jah ni. Jadi bila pergi ke tandas, selesai urusan dalam tandas, keluar dalam tandas, Mak Jah ni nak sambung tidur. Bila nak sambung tidur, cuba untuk lelapkan mata. Masa tu, Mak Jah ada dengar bunyi sesuatu di atas bumbung rumah Mak Jah. Bunyi dia dari perlahan makin kuat. Jadi Mak Jah pun memberanikan diri. Dia capai lampu suluh. Dia ambil lampu suluh. Dia pergi suluh dekat kawasan rumah dia tu lah, termasuk atas bumbung tu. Dia nampak masa tu ada satu berbola api tau. Yang bercahaya api masuk ke ruang rumah, ke ruang tempat tidur dia tu. Maksudnya berbola api tu berlega-lega pada dinding di hadapan katil Mak Jah ni. Jadi Mak Jah pun terkumat kamit lah membacakan apa yang diingat pada masa tu. Apa yang dia boleh baca, Mak Jah baca masa tu. Lepas tu berbola api tu pun pergi ke arah dapur. Dapur dia bersebelahan je lah dengan tandas tu. Pergi ke arah dapur, berlega-lega dekat kawasan dapur tu, kemudian menghilang macam tu. Jadi kejadian macam ni berlaku 2 hari berturut-turut pada Mak Jah. Mak Jah rasa tak sedap hati. Jadi Mak Jah minta anak lelaki dia, iaitu abang ipar kepada Encik Saiful ni, untuk pergi mendapatkan bantuan daripada ustaz. Untuk pengetahuan korang, ustaz yang akak ceritakan sebelum ni dalam kisah seram rumah sewa di Rawang tu, ustaz yang Encik Saiful pergi berubat tu, ustaz yang sama tau. Jadi abang ipar pada Encik Saiful ni lah, anak kepada Mak Jah ni pun pergilah mendapatkan ustaz tu, minta nasihat daripada ustaz tu, minta apa yang boleh dibuat. InsyaAllah kita ikhtiar. Segalanya insyaAllah daripada Allah, tapi kita ikhtiar. Jadi bila pergi jumpa ustaz, ustaz pun buatlah air yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, di mana air tu akan direnjiskan di bahagian rumah Mak Jah ni. Masa tu abang kepada Encik Saiful ni, dia cuma renjis di bahagian belakang rumah aja. Dia tak renjis di bahagian depan rumah. Jadi tak tahulah kan apa jadi lepas tu kan. Jadi nak dijadikan cerita, Mak Jah tak selesa tinggal bersendirian setelah kejadian ni berlaku. Mak Jah pun telefon lah Encik Saiful ni, bagi tahu dekat Saiful ni, Saiful,
mak nak minta tolong ni. Kali ni mak betul-betul nak minta tolong. Boleh tak kalau kamu hantarkan isteri kamu ni temankan mak, macam tu. Jadi Cik Saiful ni tanyalah kenapa mak, macam tu. Jadi Mak Jah pun ceritalah dekat Cik Saiful ni apa yang berlaku kan. Jadi apa lagi, Cik Saiful ni pun ambil lah kesempatan tu, dia minta untuk cuti sekejap untuk hantar isteri dia balik ke kampung dia dekat Jengka. Jadi isteri dia pun baliklah untuk temankan Mak Jah ni dekat Jengka. Mak Jah ni mak dia lah. Masa hari pertama, isteri Cik Saiful ni stay dekat rumah dia kat kampung tu, Alhamdulillah tak ada apa masalah pun. Jadi lega lah kan. Tapi bila masuk hari yang kedua, isteri Cik Saiful ni pun sama, terasa nak terkencing. Isteri Cik Saiful ni, dia tidur bersebelahan dengan Mak Jah di katil yang sama, berdepan je dengan tandas tu. Jadi bila dia rasa nak kencing, dia pun pergilah ke tandas untuk buang air kecil. Bila masuk tandas, okey lagi. Bila keluar daripada tandas tu, isteri Cik Saiful ni ada terdengar bunyi macam orang berjalan di ruang tamu. Okey, Akak bagi tahu tadi kan, ruang tamu Mak Jah ni kayu. Jadi korang boleh bayangkan tak, bila rumah kayu, pergerakan kita melangkah rumah kayu ni memang clear, memang jelas. Masa tu, isteri Cik Saiful ni memang yakin memang ada orang yang sedang berjalan di ruang tamu tau. Jadi, dalam fikiran dia, dia cakap pada diri dia lah, dia tinggal cuma dengan mak dia je, Mak Jah. Siapa yang berjalan ke atas tu? Takkanlah abang dia tiba-tiba kot balik tengah-tengah pagi macam tu. Pagi mana melepasi waktu-waktu tengah malam, pagilah kan. Jadi dalam-dalam duk terfikir dia tu, dia memandang ke arah lorong yang bilik akak cakap tadi. Dia nampak dari arah ruang tamu tu datang satu lembaga tau. Lembaga dengan jelas dia nampak. Lembaga tu berbadan seperti manusia, tapi bahagian atas dia seperti lembu. Lembaga tu memiliki tanduk dan berbulu macam lembu lah, pendek kata, daripada bahagian kepala dia lah, senang cakap. Kepala lembu, badan manusia. Boleh bayangkan tak macam mana? Masa nampak tu, isteri Cik Saiful ni, dia nak menjerit, kata dia. Tapi dia kaku masa tu, tak terkata apa-apa, tak boleh nak jerit apa-apa. Keras kaku macam tu, tengok aja. Lepas tu kan, benda tu pun macam nak menuju arah dia tau. Jadi isteri Cik Saiful ni kuatkan semangat dia. Dia berlawan juga. Dia cuba juga sebut apa-apa bacaan pun yang boleh bantu dia. Sebut kalimah Allah. Cuba baca apa yang terlintas yang boleh disebut masa tu. Bila dia baca, benda tu pun, lembaga tu pun menghilang. Lepas tu, bila badan dia dah tak rasa macam kaku, dah agak lembut, isteri Cik Saiful apa lagi, dia pun menjerit sekuat hati minta tolong. Terkejut tahu keadaan dia masa tu. Lepas tu Mak Jah pun terkejut. Lepas tu Mak Jah pun panggilkan anak lelaki dia. Dan disebabkan kejadian tersebut, satu kawasan tu, satu felda tu bergile-gile tau, berjaga dekat rumah tu. Mulai daripada hari tu tau. Jadinya rukun tetangga lah orang kata kan. Macam tu lah kan. Di felda ni selalu, di kampung ke felda ni dia ada rukun tetangga. Jadi rukun tetangga tu lah yang akan tunggu dekat rumah tu setiap malam untuk pastikan gangguan tu datang lagi ke tak. Untuk pastikan apa gangguan tu. Lebih kurang macam tu lah. Masa tu isteri Cik Saiful dengan Mak Jah ni, dia menumpang tinggal di rumah anak lelaki dia tadi, yang memang tinggal berdekatan je dengan rumah Mak Jah ni. Jadi kan, Cik Saiful pun ambil kesempatan ni. Kebetulan dia memang off cuti Sabtu dan Ahad. Dia pun balik ke Jengka nak tengok perkabaran mak mertua dia dengan isteri dia. Masa tu dia pun diajak juga bergilir untuk tunggu dekat rumah tu. Jadi Cik Saiful ni pun sama-samalah bergilir, berjaga dekat rumah tu. Dalam masa tu tak ada apa pun yang berlaku, tak ada kelibat apa pun yang datang, tak ada lembaga apa pun yang datang mengganggu mereka yang menunggu tau. Jadi selepas tu pun memang tiada sebarang gangguan. Jadi Cik Saiful ni pun dalam-dalam tu
mereka juga adakan bacaan Yasin supaya benda ni tak kembali. Jadi kisah Mak Jah ni berakhir kat situ untuk kisah gangguan ni. Jadi apa yang berlaku masa tu habis takat tu. Bila Cik Saiful ni dia dengar-dengar lah daripada orang bagi tahu yang arwah, maksudnya jenazah yang diuruskan oleh Mak Jah masa tu ada membela. Tak dinafikan perkara tersebut menurut Cik Saiful kerana jiran kepada Mak Jah ni pernah pergi melawat arwah ni semasa arwah sedang sakit tenat dekat hospital. Masa jiran ni pergi melawat arwah ni, jiran ternampak arwah sedang berjalan turun daripada bangunan hospital untuk keluar tinggalkan bangunan hospital tu. Jiran pada Mak Jah ni tegurlah kepada arwah ni nak ke mana. Jadi tegur apa semua. Dia pandang tak, memang yakin memang itulah wajah orangnya Jadi bila jiran pada Mak Jah ni tegur kepada arwah ni, arwah buat tak reti je, buat dono je, jalan straight je, buat macam tak kenal je. Macam terkejut lah kan. Sebab ciri-ciri kepada orang dia, pada para serupa orang dia memang betul macam arwah. Jadinya jiran pada Mak Jah ni macam pelik sebab bila dia masuk, masa tu dia tak masuk lagi dalam hospital. Bila dia naik dekat hospital tu pergi melawat, arwah ni memang dah tengah tenat. Maksudnya memang tak boleh bangun pun, memang tak boleh berjalan ke mana pun. Jadi daripada situlah dia orang menyatakan memang ada yang tak kena pada arwah ni. Jadi kita bukanlah nak bercerita pasal apa yang arwah ni buat. Jadi cerita apa yang Mak Jah lalui selepas uruskan jenazah arwah ni, setakat itulah. Alhamdulillah, selepas tu Mak Jah tak diganggu dah dengan berbola berapi tu, dengan apa yang dilihat oleh anak Mak Jah tu sendiri. Jadi korang, apa yang kita boleh ambil daripada kisah ni, akak bagi tahu tadi kan, masa Mak Jah menguruskan jenazah tu, Mak Jah memang nampak berbola yang berbulu tu. Mak Jah tak sentuh berbola tu. Apa yang kita boleh pelajari daripada sini, kalau kita jumpa sesuatu yang pelik, yang bukan yang kita tahulah, maksudnya kita tak tahu pun asal-usul benda tu. Jadi sesuatu yang kita nampak macam orang kata apa, macam unik, macam tu menarik, macam tu kan, betternya kita jangan ambil, jangan sentuh, jangan ambil awak balik. Sebab akak pernah juga dengar barang-barang antik yang orang jumpa berpenunggu Jadi seeloknya benda-benda macam ni kita jangan cepat nak terkam ataupun nak ambil. Korang yang mana yang beragama Islam, hafallah ayat-ayat suci Al-Quran, bacalah ayat-ayat suci Al-Quran, kerana di saat situasi macam ni, ayat-ayat suci Al-Quran akan membantu kita untuk memberi semangat kepada kita melalui saat macam ni. Terima kasih korang kerana stay dengar cerita akak sampai habis. Kalau korang ada cerita untuk dikongsikan, korang boleh DM Cekeh Channel. Dan akhirnya akan ucapkan terima kasih juga kepada Encik Saiful atas perkongsian sekali lagi untuk akak. Terima kasih korang. Bye. Assalamualaikum.